Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, malam kita cerita tentang 10 awal Zulhijjah. Dan hari ini kita nak cerita tentang korban al-udhiyah. Dan semalam juga alhamdulillah telah diisytiharkan bahawa tarikh 1 Zulhijjah di tempat kita jatuh pada hari Jumaat. Dan semalam juga telah diisytiharkan bahawa tarikh 1 Zulhijjah di Makkah Al-Mukarramah atau di Arab Saudi jatuh pada hari Khamis, itulah hari ini. Maka insya-Allah tahun ni di sana wukuf hari Jumaat, wukuf hari Jumaat, raya di hari Sabtu. Dan kita 9 Zulhijjah hari Sabtu, raya hari Ahad. Maka di atas perselisihan tersebut timbullah beberapa persoalan dalam kita nak beramal dengan tuntutan agama kita dan dalam nak menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah dalam urusan puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah yang kita panggil sebagai hari Arafah. Yang kita panggil sebagai hari Arafah. Jadi kita ni nak puasa hari apa? Kalau kita puasa hari Sabtu, tiba-tiba hari Arafah tu hari Jumaat. So, boleh tak kita puasa hari Jumaat? Jawapan dia, nombor satu sekali, kita dah sebut pada hari semalam, disyariatkan berpuasa ataupun digalakkan berpuasa semua hari-hari yang ke-9. Kecuali hari ke-10 tak boleh puasa sebab dia hari raya. Jadi kalau kita puasa 1 sampai 9 di tempat kita, insya-Allah terkenalah, termasuklah 9 Zulhijjah di Arab Saudi. Kalau yang kedua, pilihan kita semalam puasa 3 hari, Isnin, Khamis dan 9 Zulhijjah. Ataupun orang tu nak pilih 9 Zulhijjah sahaja. Dia nak puasa hari Jumaat kah atau dia nak puasa hari Sabtu kah? Sebab hari Arafah jatuh pada, ataupun wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumaat. Jawapan dia, wallahu taala alam, Allah lebih mengetahui. Tuntutan berpuasa hari Arafah adalah kerana dia 9 Zulhijjah. Mana di sini ada dua benda. Pertama, tarikh 9 Zulhijjah. Yang kedua, ibadat wukuf di Arafah. Dikenali hari 9 Zulhijjah sebagai hari Arafah kerana berlakunya ibadat wukuf pada 9 Zulhijjah. Jadi asalnya ada dua benda. Satu 9 Zulhijjah, satu wukuf di Arafah. Tapi masyhur 9 Zulhijjah ni adalah kerana berlakunya wukuf di Arafah
Okey, berlakunya wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kalau dia berlaku serentak tak ada masalah lah. Pak sana confirm 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Timbul masalah bila di tempat kita 9 Zulhijjah lain dengan hari wukuf. Lain dengan hari wukuf. 9 Zulhijjah pak kita tidak hari wukuf. Boleh faham? Jadi kita nak puasa hari wukuf kah? Kita nak puasa 9 Zulhijjah. Jawapan dia, kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Mengikut kalender tempat kita. Mengikut kalender tempat kita. Kerana besarnya hari 9 Zulhijjah itu. Dan perkara ini diiktiraf di kalangan para ulama sebagai ikhtilaful matali'. Ikhtilaf matali' ni iaitulah berbezanya tempat terbenam matahari atau terbit matahari menyebabkan berbezanya kiraan hari. Kita tengok anak bulan, dia tengok anak bulan. Tengok anak bulan pak kita tak nampak. Tengok anak bulan pak dia nampak. Maka kita kekal 30 hari bulan Zulqa'dah, dia masuk kepada 1 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak, dia nampak. Gitu. Ikhtilaf al-matali'. Berbezanya tempat terbit dan terbenam, tempat tengok anak bulan. Dan kita pun sebenarnya tempat kita bukan sekadar Malaysia sahaja. Tahun ni Indonesia pun tengok tak nampak, Malaysia tengok pun tak nampak, Singapura tengok pun tak nampak. Jadi bila tak nampak, ketiga-tiga negara ni ijtihad hari 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Arab Saudi dia lewat sikit pada kita. Jadi dia tengok anak bulan lepas 5 jam. Dia beza dengan kita 5 jam. Jadi dalam 5 jam yang kemudian anak bulan dah muncul, lalu dia nampak, lalu dia berpuasa. Dan kita sebut dah semalam tentang perintah dalam agama untuk mengikat hari-hari besar dalam agama dengan melihat anak bulan. Nabi SAW kata, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Nabi SAW kata, berpuasalah dengan sebab tengok anak bulan, berbukalah, berhari rayalah dengan tengok anak bulan. Jika tak nampak anak bulan, maka cukupkanlah bilangan bulan itu 30. Jadi itu adalah perintah dalam agama. Alhamdulillah juga kita di tempat kita ni negara yang aman, damai dan tidak timbul huru-hara dalam soal hukum-hukum agama. Bererti kalau kita gaya sama berlaku. Kalau kita puasa sama berlaku. Kerana kita ada kesatuan dalam soal ketua agama. Ini satu nikmat. Di setengah-setengah tempat yang lain, di salah satu kampung ada 2 kumpulan. Satu kumpulan gaya besok, satu lagi kumpulan gaya lusa. Contoh, kan? Kita dengar di sebelah-sebelah di negara jiran kita kadang-kadang ada berlaku perbezaan hari. Kumpulan ni dia puasa hari sekian. Ni kumpulan dia je. Kumpulan hak lain tak sama, dia pun gaya hari lain pula. Berbeza. Ikut ketua NGO dia atau ikut ketua kumpulan dia. Tapi pak kita tidak berlaku macam tu. Alhamdulillah. Kerana kita setiap tahun kita duk tunggu penyimpan besar mohon raja-raja akan ijtihad kepada kita, dan kita ada sami'na wa ata'na pada perintah tersebut, maka berpuasalah kita pada 9 hari bulan Zulhijjah pada tahun ni pada hari Sabtu. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil jalan selamat, puasalah juga hari Jumaat. Kalau rasa tak boleh,
Saya tak kenal mana jawapan ustaz tu. Saya nak puasa juga hari wukuf. Tak apa. Puasalah juga hari Jumaat. Puasalah juga hari Sabtu. Tapi jangan pula puasa hari Jumaat, dia kata hari Sabtu haram berpuasa. Sebab hari Sabtu sebenarnya hari raya. Sebab Arab Saudi dah raya, kita tak raya lagi. Jadi haram puasa hari Sabtu. Jawapan dia tidaklah. Kalau gitu tuan-tuan pergi sembelih lalu hari itu. Boleh tak sembelih lalu hari itu? Tak boleh. Kita ikut apa yang diperintahkan atau ditetapkan oleh pihak berkuasa agama, dan itu sebahagian daripada tuntutan beragama. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ada urusan-urusan yang memang kena kembali kepada pemerintah atau pemimpin, lalu kita kembalikan urusan itu kepada mereka untuk kesatuan umat Islam. Dan alhamdulillah Pak kita ni tak pernah lagi lah raya berbeza, melainkan ada 1 tahun dulu orang cerita antara Johor dengan Perak ke, ataupun adalah 1 tahun. Itu pun pihak berkuasa agama juga, bukan orang-orang biasa. Jadi kita ni dari satu sudut alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan al-udhiyah. Udhiyah ni iaitu korban, iaitu korban. Korban ni paling afdal dikorbankan di tempat yang dia duduk. Korban ni dikorbankan pada tempat dia duduk. Itu yang asal. Kerana korban-korban ni merupakan penyembahan kita atau persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyembelih korban untuk dikorbankan atau untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tengok konsep korban ni kita nampak pada orang-orang yang mana bila dia sembelih tu dia persembahkan kepada sembahan-sembahan mereka. Mana ada juga konsep ni pada agama selain daripada Islam. Bahagian kalau contoh naik atas pelantar, letak atas pelantar dia, pelantar altar aku dia panggil altar atas tu. Kemudian dia sembelih sebagai persembahan kepada Tuhan. Ada sebahagian agama berat lagi, dia korbankan manusia. Tapi Islam menolak korban manusia, human sacrifice. Dalam agama Kristian, mereka menganggap manusia atau Nabi Isa dibunuh sebagai korban untuk umat manusia. Dan kita menolak perkara tersebut. Sebab Nabi Isa adalah salah satu daripada utusan Allah, dan dia masih lagi hidup, belum lagi meninggal, diangkat ke langit, akan turun di akhir zaman. Tapi di sisi mereka kata itu adalah human sacrifice. Ada satu golongan lagi memang berat sungguh. Yang ambil orang betul, dia sembelih dan campak. Dia bunuh, dia campak. Sama ada campak di gunung atau campak di laut. Kalau zaman-zaman dulu ada pesta puja pantai. Pesta puja pantai. Asal usul perayaan pesta puja pantai adalah persembahan kepada penunggu laut. Dulu-dulu punya cerita asal-asal, mereka akan ambil seorang manusia dikorbankan kepada penunggu laut. Dulu-dulu punya cerita lah. Tapi akhirnya dah tukar jadi persembahan tu bentuk, bahasa Indonesia panggil sesajen. Dia buat macam pulut kuning lah, lauk lah, berapa. Kemudian dia tolak, dihanyutkan ke laut. Itu persembahan. Siapa-siapa yang mempersembahkan, sama ada sembelihan, sama ada makanan atau minuman atau apa jua
kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Kerana umat Islam diperintahkan untuk tidak mempersembahkan korban melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh kita kata, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi antara bentuk sembelihan kita, korban ini, ialah kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar faham apa erti korban tu dulu. Korban ni adalah kita sembelih binatang sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata seorang rakyat, seorang hamba bawa sesuatu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada sang raja. Ibarat kata dulu kalau rakyat-rakyat biasa ni jumpa nangka hak sedap, dia ambil nangka tersebut, dia persembahkan kepada raja. Kalau dia ada buah labu yang besar, dia ambil labu tersebut, dipersembahkan kepada sang raja. Kalau zaman-zaman dululah, dia akan persembahkan kepada raja-raja ni benda yang baik, yang terbaik. Tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada sang raja. Kerana nama korban asalnya daripada kalimah qaribun. Ni bukan asal juga kita kata, antara kalimah-kalimah yang bersamaan dengan dia ialah korban daripada kalimah qaruba. Qaruba ni juga asal bagi kalimah qaribun. Qaribun ni maknanya dekat. Wa man taqarraba ila Allahi shibran taqarraba Allahu ilaihi ba'an. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah dekat kepadanya sehasta. Siapa yang dekat kepada Allah sehasta, Allah dekat dengannya sedepa. Taqarraba makna kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu dikatakan sebaik-baik korban ialah kita persembahkan sendiri kepada Allah. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi nak sembelih, Nabi kata, "Ya Allah, inilah sembelihanku untukku dan umatku bagi sesiapa dan orang yang tidak mampu berkorban dari kalangan umatku." Nabi kata. Lalu Nabi sembelih, bismillah, Allahu akbar. Nabi sembelih. Daging tu, kambing tu sebenarnya satu persembahan kepada Allah. Kalaulah kita boleh kata patutnya ambil kambing tu kita angkat, ya Allah, terimalah sembelihanku ni. Itu konsep dia. Dan yang Allah Ta'ala terima, kita kena tahu bahawa sembelihan ni, korban ni, bukan sebab nak makan daging. Bukan sebab nak makan daging. Kalau nak makan daging, baik pergi beli hot frozen ya. Kambing seekor 1,200 lah ni. Kalau pergi beli hot frozen, baru boleh 700-800. Kalau nak makan daging, tak. Kita bukan nak ke daging tu. Kita nak mempersembahkan satu nyawa kepada Allah. Sembelih tu sebagai satu persembahan. Sebab tu jumhur kata hak paling baik ialah satu nyawa untuk seorang. Ranking pertama, satu nyawa untuk seorang, satu ekor unta. Dia seorang. Nombor 2, satu ekor lembu untuk seorang. Dia seorang, satu ekor lembu. Nombor 3, satu nyawa kambing untuk dia seorang. Nombor 4, satu bahagian daripada 7 bahagian unta. Nombor 5, satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Pasal apa? Pasal hak 7 ni kongsi pada satu nyawa. Sebab tu kalau dia suruh afdaliyah, lebih baik kita
sembelih seekor kambing sebagai korban berbanding 1/7 lembu. Pasal kita sembahkan satu nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu juga korban-korban yang nak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada syarat-syarat dia. Mesti pertama cukup umur. Ada pun kat skrin kita kan. Umur kambing setahun, apa tu lembu 2 tahun, unta 5 tahun. Yang kedua syarat dia setelah cukup umur tidak ada keaiban, tidak cacat. Tidak cacat. Juling ke, sakit ke, tempang ke, semua tu tidak diterima sebagai penyembelihan. Tak boleh nak sembelih lembu hak tempang, lembu kecok kita panggil. Dan lembu tu mesti dijaga elok-elok. Jangan pula waktu nak sembelih tu kita punyalah pukul dia, punyalah apa, rebah dia sampai patah kaki dia. Macam mana? Sebab kita nak mempersembahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian hurmatu bai'iha. Apabila lembu tersebut sudah ditetapkan akan dikorbankan pada tahun ini, maka haram baginya untuk menjual lembu tersebut. Kalau dah niat dah. Melainkan dia ada ganti yang lebih baik daripada tu. Orang tak jadi, kita jumpa hak lembu besar lagi, maka kita alih niat aku nak korban hak ni, barulah hak ni boleh jual. Okey. Yang keempat syarat dia mesti disembelih pada waktu yang ditetapkan. Waktu ditetapkan ialah selepas daripada sembahyang raya sampailah terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Sampai terbenam matahari hari tasyrik. Jadi saya sebutkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita nak adalah nilai ketakwaan. Dan kita kena ingat bahawa ada je dalam sejarah dan dalam Quran kisah 2 orang yang berkorban kepada Allah. Akan tetapi Allah hanya terima 1 daripada 2. Yang satu lagi Allah tolak. Cerita siapa ni? Cerita anak Nabi Adam. Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala kata, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Watlu alaihim, ceritakan kepada mereka kisah 2 orang anak Nabi Adam. Ketika mana kedua-duanya mempersembahkan korban kepada Allah. Lalu Allah menerima 1 daripadanya dan Allah tidak menerima yang 1 lagi. Maka berkatalah yang tidak diterima, aku bunuh kamu. Maka jawabnya yang diterima itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dia, bagaimana tidak sampai juga kepada Allah darahnya,
Tapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan yang ada pada hati kamu. Makin tinggi takwa seseorang, makin dia akan persembahkan yang terbaik kepada Allah. Makin tinggi nilai ketakwaan kepada Allah, makin dia akan buat yang sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, asal pada korban ni kita buat di tempat sendiri. Buat di tempat sendiri. Kita keluar ramai-ramai, kita saksikan binatang itu disembelih, kerana sembelihan itu sebenarnya persembahan kita kepada Allah. Itu asal. Tapi pak kita ni lama kelamaan dia jadi trend. Trend apa? Trend cari lembu korban hak paling murah. Cari lembu korban yang paling murah. Mari sini RM800. Allah mahanya. Habis tu ada orang offer korban di Kemboja 499. Bagi dua. Ada lagi di Nepal. Oh, berapa? 300 pula. Ada di Afrika lagi. Yang habis kutik seluruh dunia. Pasal apa? Nak bayar korban yang paling murah. Dia pun kata juga, kita korban tempat orang yang tak boleh makan daging. Korban di Kemboja kita ni banyak dah yang tak daging makan. Kemboja tu tak ada makanan. Setahun sekali dia makan daging. Kita pergilah buat korban kat sana. Orang Nepal pun sama, tak boleh makan daging, kita pergilah kat sana. Orang mana lagi yang tak boleh makan daging, pergi hantar kat Uganda. Asal-asalnya bukan kerana nak makan. Korban ni asal mempersembahkan sembelihan kepada Allah. Kalau hak paling betul nak hantar daging kat sana, semelih pak kita, tumpahkan darah kita depan kita, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, daging tu bekukan dia, hantar pak sana. Hak tu hak paling betul. Tapi masalahnya kos akan jadi tinggi lah. Dalam lembu pak kita mahal dah, frozen lagi, nak hantar lagi. Paling mudah cari lembu hidup kat sana, murah lagi, daging fresh lagi, dia pergi. Tapi apa yang kurang? Kurangnya ialah kita tak tengok depan mata kita dan kita tak sembelih tu binatang tersebut dengan tangan kita. Boleh ke tak boleh? Saya tak kata tak boleh. Cuma saya sebut asalnya lembu tu ada depan kita, kita sembelih dan kita pakak-pakak bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh kita sembelih sendiri, mana lembu kita nak korban? Bismillah, ya Allah, aku korban ni, terimalah korbanku. Allahu Akbar. Tarik tu gak, kita pakat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan harapan kita agar sembelihan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Nilai ketakwaan dalam persembahan. Bukan daging. Kita ni dah jadi satu trend lah ni, daging. Daging cari yang paling murah sekali. Kemudian kita kalau buat juga hak luar tuan-tuan, hari dia nak sembelih tu kita minta video live. Aku nak tengok lembu aku disembelih ni macam mana. Live kan video. Tengok nak sembelih mana. Tengah-tengah nak sembelih tengok dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tengok lembu kita nak kena sembelih ni. Panggil anak cucu tengok belakang ni lembu tok nak kena sembelih ni. Takbir ramai-ramai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Patutnya begitu. Kita rasa itu persembahan kepada Allah. Dan kita ada rasa takut, ya Allah, andai kata Allah tak terima sembelihan aku, rugilah aku. Kalau nak makan daging sama tuan-tuan, sembelih lah ni pun boleh. Sembelih di Kemboja lah ni boleh, tak ada masalah. Dan hukumnya adalah sunat muakkad. Sebahagian ulama kata wajib bagi mereka yang mampu. Nabi SAW bersabda
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ni, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Mana jangan mari beraya dengan kami. Kalau dia ada kemampuan, jangan sembahyang dengan kami bagi orang yang ada kemampuan tapi tidak berkorban. Korban. Kita ni alhamdulillah kategori mampu banyak dah ni. Kategori mampu ni banyak. Kita ni Allah bagi kesenangan banyak. Nak banding zaman dulu, zaman sekarang ni banyak kesenangan. Betul tak? Banyak sangat kesenangan yang Allah bagi. Kalau setakat 500 tu kadang-kadang baru sekali makan musaking baru sekali makan black ton baru. Nah, musaking RM40 sekilo. Kalau makan 5 kilo dah RM200. Satu family 10 kilo RM400 dah. Tak 10 kilo ni kalau sebiji 2 kilo baru 5 biji. Orang duk makan dulu yang tepi jalan tu beribu. Korban mesti boleh lah kalau begitu. Tapi jumhur ulama kata dia adalah sunat muakkad sebagaimana ada tertera di skrin kita, dan juga perbahasan ulama pada apa dalam masalah ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun berkorban atas nama umat dia. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas. Lalu Nabi sembelih, Nabi baca bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Nabi kata bismillahi Allahu akbar, ya Allah, inilah sembelihan dariku dan dari orang-orang yang tidak berkorban dari kalangan umatku. Berdasarkan hadis ni juga boleh kita berkongsi pahala korban. Mana kita ketua keluarga, kita sembelih seekor atau satu bahagian, ya Allah, ini untuk aku dan ahli keluarga aku. Boleh. Kalau ada kemampuan dia nak ambil 2 bahagian, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia cukup satu bahagian, dia kata ya Allah, ni untuk aku dan ahli keluarga aku, alhamdulillah sudah cukup untuk dia dan keluarga dia. Tapi kalau dia kemampuan ada 7 orang, 6 orang anak hak kerja, dia pula seorang ambil seekor lembu, bagi 7 bahagian, beres. Boleh dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan korban ni juga, maka bermula siapa-siapa yang niat nak berkorban, maka baginya satu sunnah, iaitu apabila masuknya 1 Zulhijjah, dia menahan diri dari potong kuku, potong rambut, potong bulu. Bermula 1 Zulhijjah, berakhir bila? Berakhir 10 Zulhijjah. Setelah binatang dia disembelih pada 10 Zulhijjah, maka barulah dia potong rambut dan potong kuku. Jadi hari ni last day lah, alhamdulillah. Hari ni masih ada kesempatan. Kalau hak tak potong lagi, saya petang semalam dah siap potong-potong dah, bimbang takut hari ni 1 Zulhijjah, maka bermula maghrib semalam. Tapi alhamdulillah hari ni 30 Zulqa'dah, maka bermula 1 Zulhijjah malam ni. Siapa yang kena tahan? Ahli keluarga semua tak? Orang hak nak sembelih tu, orang hak nak berkorban. Kalau dia satu keluarga, dia seorang je contohnya lah, maka dia hak tak kena potong, orang lain tak apa. Orang yang hak memang letak nama dia nak korban, ada nama dia, hak tu. Persoalan yang kedua berkaitan korban untuk orang mati. Dia letak nama fulan bin fulan, ada nama korban situ.
Ada satu masjid lagi dahsyat. Korban ni dia letak nama Rasulullah tu. Ni, dia letak nama Rasulullah tu. Perbahasan ulama dalam bab pertama korban untuk Rasulullah, kita kata tidak disyariatkan sebab Nabi memang sendiri dah korban dah. Dan tak pernah pula kita tengok para ulama-ulama menganjurkan untuk kita berkorban, sedekah korban tu untuk Rasulullah. Tak ada. Kita yang berhajat kepada syafaat Nabi, bukan Nabi berhajat kepada syafaat kita. Adapun bagi orang mati, kalau dia wasiatkan, aku kalau aku mati ni memang aku niat nak korban. Dia sakit, dia memang niat nak korban. Dan andai kata aku mati, korbankanlah. Kalau dia wasiat begitu, maka insya-Allah masa raya orang sembelih walaupun tuan dia dah tak ada, sebab dia dah wasiat untuk dikorbankan. Bagi yang tidak ada wasiat, tiba-tiba kita nak korbankan untuk dia, nak letak nama dia, maka sebaiknya kita letak nama orang yang hidup, niatkan pahala untuk si mati. Mana orang yang hidup tu ada jual beli dan sebagainya, kemudian dia sembelih, tapi pahala tu diniatkan kepada si mati. Boleh. Adapun untuk institusi, ni korban ni siapa? Korban atas nama masjid. Korban ni apa? Ni korban pihak sekolah kita. Maka atas nama institusi tidak disyariatkan. Letaklah nama seorang. Pihak masjid ni nak korban lembu seekor. Siapa dia korban? Kita letak nama pengurusi lah. Atas nama pengurusi, dia hak jual beli, dia hak bismillah, Allahu akbar, tapi niatkan pahala untuk orang-orang yang berkaitan. Pasal apa? Pasal hak menerima pahala ni mukallaf. Mukallaf ni manusia. Masjid ni tak terima pahala. Masjid ni sebagai masjid, dia ni akan roboh, dia akan hitam. Hak pahalanya orang hak hidup ni, manusia ni hak akan bawa pergi akhirat. Boleh faham tak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi peringatan kita setelah daripada kita korban, maka disunatkan juga, digalakkan kita untuk membahagikan kepada 3 bahagian. Sebenarnya tu dah jadi milik Allah benarnya. Kalau kita korban tu dah jadi persembahan tu milik Allah. Tapi Allah ni dia tak suka kepada itlaf ataupun pembaziran. Kalau kita tengok orang-orang agama lain bila persembahkan korban kepada sembahan-sembahan dia, baik makanan, baik binatang, dia tak sentuh dah, akhirnya biar rosak macam tu je. Sebab dia dikira sudah dikorbankan. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita dah persembahkan kepada Allah, Allah bagi kat kita balik daging tu. Mana Allah izin untuk kita makan daging tersebut. Maka digalakkan untuk 1/3 kita makan, 1/3 kita sedekah, 1/3 kita bagi hadiah. Padahal dia korban. Tapi Allah izinkan kita. Jadi jangan pernah rasa ni daging aku ni. Dagingmu lagu mana moga mengkorban dah. Dah sembah kepada Allah. Melainkan kita pula terima tu kerana Allah izinkan kita makan. Dan Nabi SAW melarang bayar upah tukang jemelih dengan daging tu. Nabi larang. Ambil duit lain. Ni pasal apa? Sebab daging tersebut tidak boleh dijadikan barang dagangan dah. Sebab dia milik Allah. Bagi upah lain. Mu sembelih lembu, aku bagi upah RM40, RM50 seekor, RM100 seekor. Terpulang. Kita buat calculation lah tu. Lembu kita ni gon 600. Upah sembelih RM50 seorang kita ambil. Jadi 650 termasuk kos upah. Ambil RM50 tu kali 7, 350, bagi kau tim sembelih contohnya. Kira siap-siap. Jangan ambil, okey hari ni hak nolong kita bagi daging sekilo seorang. Hak tukar sembelih lah, tukar sembelih. Tukar sembelih ni kita bagi, mu sembelih ambillah daging 5 kilo.
hadiah ataupun upah dia sembelih. Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Kerana apa? Kerana daging tu dah jadi milik Allah. Bukan lagi duit untuk kita bayar upah, dak, dia milik Allah. Allah izinkan kita makan, Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita bagi hadiah kerana Allah berkehendak begitu dan dia tak nak korban-korban ini rosak binasa seperti mana orang-orang bukan Islam buat. Jadi sediakan upah daripada yang duit kita hak lain. Jangan bayar dengan daging. Itu benda-benda hak memang kadang-kadang kita terlupa untuk kita jaga waktu kita sedang berkorban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah dia yang kita dapat simpulkan atau kita sebut sedikit pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, ahli keluarga kita, menerima udhiyah kita, menerima sembelihan kita, dan menggantikan ataupun memberkati harta kita dengan yang lebih baik insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.